semua penonton-penonton yang mengikuti channel kami CTC FM dan juga tvctc.fm. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada anda semua dan saya mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat jasmani, rohani, fizikal dan juga minda. Baik, untuk anda terus mendapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang trader yang berjaya. Okey. Baik, untuk episod malam ini 128 cikgu. Sekejap. 2 lagi episod nak ke 30. Masya-Allah. Banyaklah cikgu kongsi ni sebenarnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, macam biasa ada pertanyaan ataupun apa saja. Sekiranya waktu tak mencemburui, insya-Allah kita layan lah. Kan? Dan sebab kita cikgu juga mempunyai pilihan currency dia, pair dia. Jadi anda juga mungkin macam biasalah, ya. Baik, saya komen dulu. Saya baca dulu komen-komen yang dah hadir. Hafiz Hafidin Jamaluddin, Assalam DJ Pak Su, Sifu Azlan, Boboy, CTC, trader-trader. Nak tanya 2 soalan. Salam 2 soalan terus cikgu. Cikgu guna 3 time frame, re-entry, MHV dan full setup. TF kedua wajib MHV atau ekstrim pun boleh. Okey, cikgu dah faham. Yang kedua, cikgu ada buat profile untuk compare 6 pair. Okey, cantik soalan ni. Cikgu entry dekat pair yang jalan kemudian. Adakah cikgu akan entry juga walaupun spread tinggi? Cikgu faham? Faham. Baik. Yang ada Isaac Adam, Assalamualaikum Cikgu Aslan and Pak Su. Waalaikumsalam. Kurau Saki, hai cikgu, apa ciri-ciri trend bermula dan akhir? Baik, ini pun satu soalan yang baik kan. Salam daripada Sarawak cikgu dan juga Pak Su, Haziq Amar. Sarawak ya, alhamdulillah. Okey, Jaafar, Tuan Jaafar kita ni. Salam cikgu, Pak Su, alhamdulillah dapat live malam ni. Ni 2 minggu dah miss. Itulah dia, banyak yang menarik. Tapi ada kerja lain nak buat macam mana. Okey, Islah. Lama Islah tak datang ke CTC. Kalau tidak dia menemani cikgu Faiz. Okey. Rahiman, Assalamualaikum cikgu Aslan. Kemudian kita ada Yana Zikri pun ada, Hartawan Islam pun ada, Wan daripada Ceras. Nizak Pawan, Assalamualaikum cikgu. Soalan tu saya baca kemudian ya. Saya lebihkan Pak Su jual pantun 1. Dah 4 minggu tunggu ni. Astaga. Kau siapa suruh tunggu? Pak Su minta cikgu Azlan bagi analisis indeks bursa saham Malaysia satu kali. Ni mesti berkenaan dengan kemelut lah ni. Siapa yang minta tu? Islah. Muhaimin. Okey, Zulfazli Mustafa, Assalamualaikum cikgu dan juga DJ Pak Su, semoga sihat selalu dan dimudahkan rezeki. Amin. Ya, minta pandangan pair euro. Sebarang euro. Baguslah dia tahu cikgu kalau buka euro ada 6 pair. Dia ni memang mengikuti baik. Salam Pak Su dan cikgu. Kenapa episod 124, 125, 126 tak ada dalam YouTube? Belum ya, boy? Belum. Yang lepas punya dah masuk YouTube belum? Tak ada. Oh tak. Boleh tengok dekat wall lah, tak ada masalah. Dekat wall tak padam kan? Tak. Okey, baik. Salam trader satu Malaysia, Singapura, Brunei. Alhamdulillah, Faizi. Kemudian Akram Abu Bakar, Cik Gulan, boleh explain CCI 20. Dapat info daripada Otai BBMA. Wah, siapa tu Otai BBMA tu? Boleh, tak ada masalah. Boleh saja. Betul ke? Boleh Joy Julian, salam. Ni daripada mana ya? Joy Julian. Kemudian kita ada Muhammad Nasir IQ hadir. Bagus. Anjar Yunata, salam daripada Lombok cikgu. Saya ada kawan dekat Lombok. Jauh tu. Dia balik Lombok tak balik-balik ke Malaysia. Dia janji nak balik 6 bulan. Dah bertahun dah. Tapi orangnya bagus. Lombok. Saya ada seorang kawan lah. Dia dah balik ke Lombok, dah lupa jalan balik ke Malaysia agaknya. Okey, salam cikgu. Kembar daripada JB, Ahmad Tajuddin. Kembar? Cikgu macam kenal ni. Cikgu senyum je. Sincoy Mincoy, salam cikgu. Gold dah boleh sell ke? InsyaAllah. Okey, Syahzura Hussein, semoga sihat Baik, saya tak nak buang masa cikgu. Dia suruh saya pantun. Kan dah ke mana pergi kan? Tak apalah, cikgu jalan terus lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Pak Su,
Siap. Alhamdulillah. Berbual kita macam biasa tuan-tuan, kami bertiga malam ni di konti. Dan apa khabar tuan-tuan di luar sana? Moga sentiasa menjaga kesihatan. Kalau demam ke apa ke tak sihat tu, segeralah berjumpa dengan doktor. Betul. Untuk mendapatkan rawatan. Dan saya rasa satu Malaysia dan satu dunia dah tahu tentang pergolakan besar di medan politik di Malaysia ni, dan masing-masing mempunyai pandangan masing-masing, dan sama-samalah kita menunggu. Moga kita doakan Malaysia akan terus aman dan sentosa. Amin ya Allah. Dan daripada apa yang berlaku tu, maka terfikirlah saya satu pantun, percaturan politik menggoncang negara. Akhirnya akur YDP Agung penentu bicara. Jika masih gagal dek market yang punya angkara, teruskan usaha, berapi panas membara. Bak api panas membara. Ya Allah. Kalau aku nak jawab ni, aku nak letak apa ni? Jangan minta yang bukan-bukan boleh. Macam biasa saya punya pembuka tu adalah berdasarkan kepada situasi semasa. Ya, betul. Politik yang berlaku sekarang, kita tak naklah lebih ke sana. Kan? Kita tengok je lah. Moga yang kita minta supaya negara kita sentiasa aman dan sentosa, supaya itu je. Kita boleh menjalankan aktiviti kita sehari-harian. Dengan aman ni gue. Yes, itu kita nak. Right? Apa pun yang berlaku, pastinya kemenangan tu kena milik dekat rakyat. Yes, definitely. Dan alhamdulillah setakat ni kita dah tengok ada 118 live kita malam ni. Alhamdulillah yang melihat. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Dan tolong sharekan pada kawan-kawan yang lain lah. Lupa saya nak suruh share. Dan semoga 1 jam kita bersama malam ni dapat memberikan tak banyak pun sedikit manfaat untuk kita kongsikan bersama-sama. Tidak ada apa yang nak kita rahsiakan. Tak ada apa yang saya nak rahsiakan tuan-tuan. Alhamdulillah semalam daripada pukul 10 malam sehingga saya tak sedar, dah pukul 1 lebih sampai rumah saya call, bang tak balik lagi bang. Alamak. Saya berada dekat McD. The moment orang bertanya, saya pun cerita tak pun sedar. Alah, dah pukul 1.30. 10 sampai 1 cikgu. Saya ada beberapa orang dengan GBMA, dengan Abang Bro, beberapa orang lagi lah yang lain. Tadi walaupun kita dah lama tak jumpa, sekali borak, cerita tajuk yang sama, purely tentang market. Kita berkongsi apa yang kita nampak daripada sudut pandangan masing-masing. Alhamdulillah, satu benda yang positif pada yang hari semalam. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Bila dah bagi soalan, memang idea muncul juga lah. Mula-mula tu dia macam start apa nak jawab, tapi the moment dia dapat, lepas tu macam air mengalir. Ramai ke? Tak ramai, tapi dalam saya rasa dalam 8 orang. Duduk dekat, ramai lah tu cikgu. Duduk dekat McD, dekat Puchong Gateway. Dan kita berceritalah apa yang kita nampak untuk perjalanan seterusnya. Okay. Dan alhamdulillah benda tu memberikan manfaat pada kita orang dari segi kefahaman. Baik. Dan sebenarnya apa yang saya nak kongsikan, seperti apa yang ditanya oleh pendengar atau yang melihat kita pada malam ni, tentang apakah situasi politik kita ni akan memberikan impact kepada kita punya market di Malaysia. That's why saya automatic saya dah sediakan. Maksudnya Bursa Saham Malaysia. Definitely. Dan saya dah keluarkan, tuan-tuan nampak ke depan ni ada 3 kotak. Memang saya dah sediakan benda ni pun. Saya duduk tengok apa yang berlaku. Di sebelah kiri lepas tu adalah indeks Kuala Lumpur Composite Index yang kita nampak sekarang berada di paras terendah, di paras yang rendah pada 1,500 mata. Yang mana dia terus buka malam, terus jatuh. Dan trend tu sebenarnya tuan-tuan, trend kalau kita lihat di daily ini di sini pada ketika 15.80 pada sekitar Januari telah pun memberitahu bahawa market dalam keadaan downtrend, dan terus jatuh sehingga minggu ni dia buka terus melompat, terus terjun ke paras 1,500. Dan di tengahnya adalah USD versus ringgit, yang mana kita nampak nilai untuk mendapatkan $1 Amerika sekarang ni, kalau ikut nilai kita nampak di depan ni, adalah 4.2. Bermaksud nilai ringgit berbanding USD semakin lemah.
pada ketika sekitar Januari tahun ni Pak Su, Okey. untuk mendapatkan $1 Amerika, US Amerika, kita membayar sekitar RM4, 4.06 ringgit, lebih kurang gitu. Tapi sekarang untuk mendapatkan $1 Amerika tu Pak Su, kita mesti membayar 4.2320 ringgit. Bermaksud duit kita semakin lemah berbanding USD. Yes. Itu baru $1 Pak Su. Bagaimana pula transaksi melibatkan juta, bilion. Jadi kalau sebelum ni untuk mendapatkan 1 juta US, kita seharusnya ada 4.06 juta. Sekarang untuk mendapatkan 1 juta US juga Pak Su, kena membayar 4.23 juta. Bermaksud kita terpaksa mencari 100,000 lebih lagi untuk ringgit untuk nak mendapatkan benda yang sama. Bermaksud nilai ringgit semakin lemah. Situasi sekarang. Dan di sebelah kanan kali Pak Su, tuan-tuan nampak sini, sebelah kanan ni adalah palm oil, kita punya kelapa sawit. Baik. Dan memang sekarang berada dalam keadaan downtrend. Bermula dari sekitar Januari pada nilai 2,930 lebih kurang macam tu, ni ringgit, dan sekarang berada di paras 2,450 dalam keadaan downtrend di time frame daily. Baik. So basically situasi sekarang kita nampak ringgit lemah for time being. Okey, Islah, anda anak muda, ya, anda mesti saya tahu sebab apa anda bertanyakan soalan begini. Ya, mungkin kerisauan walaupun anda tu muda, tapi kerisauan tu ada. Tapi insya-Allah benda ni tak lama lah, sekejap je. Dan apa yang pasti bagi sesiapa yang terfokus untuk orang yang selalu depo, maka jumlah depo dia adalah semakin lama semakin besar tinggi sikit untuk membayar. Kalau orang dah tanam modal daripada sebelum ni, untung lah kan? Yes. Jadi tuan-tuan, kalau sebelum ni tuan-tuan untuk katakan saya ambil nombor yang ni lah, bukan ambil nombor pada LD. Kalau sebelum ni tuan-tuan untuk mendapatkan satu katakan $100, tuan-tuan bayar 4.06. Contoh kat sini. Sekarang tuan-tuan kena bayar 423. Jadi tuan-tuan kena bayar lebih untuk mendapatkan itu. Cuma yang bagusnya adalah orang-orang yang withdrawal lah. Dia depo dengan mata yang kecil. Jadi sekarang bila dia withdraw, dia dapat nilai yang lebih tinggi daripada sebelum ni. Ada tak juga orang yang tanam modal yang mungkin setahun, 2 tahun? Ada. 10,000 tapi kebanyakan dari institusi kewangan. Individu biasanya tidak lah. Tapi normally kalau katakan dia nak go in big, dia akan letak jumlah yang biasanya atas nama company lah. Dia tak boleh letak individu ataupun kita sebagai trader ni ada limit. Bukan apa, kalau kita atas nama macam bank tu, kalau kita atas nama sendiri, transaksi melebihi 30-40k, banyak soal jawab lah. Oh, sangat. Tapi kalau atas nama company, kita buktikan company kita membuat satu bisnes tertentu. Contohnya kita buat construction. Jadi bila berhubungkan dengan nilai 100-200 ribu, logik construction. Tapi kalau katakan kita buat jual contohnya kita buka kedai runcit, transaksi kita 1 juta, macam mana nak link kan? Tak boleh belah lah. Jadi dia mesti nilai tu sama dengan apa yang kita buat lah. Paling tidak pun produk kecantikan lah. tak. Okay. So itu tuan-tuan, seperti selalu daripada nampak sekarang, bursa saham KLC dalam keadaan jatuhan. Sebenarnya bursa saham daripada tahun lepas ni pun dia dah mula rendah. Daripada time frame monthly, saya pun pernah beritahu bahawa saya sini pun dah tarik handbrake lah daripada bursa Malaysia, sebab saya tengok jatuhan dia macam tak cantik pada tahun lepas lagi. So saya dah tarik duit dan saya mula untuk melihat kepada saham-saham global. Okay. So itu sepintas lalu apa yang sedang berlaku dan ia masih berterusan. Dan dia mengambil waktu untuk nak kembali normal lah. Okay. Right. So saya harap info ni dapat membantu tuan-tuan untuk melihat dan memahami apa yang sedang berlaku sekarang. Okay. Terima kasih. Berbalik kepada apa yang kita nak cerita, kita nak kongsi tuan-tuan pada malam ni. Kalau saya rujuk kepada chart, sebenarnya apa yang saya nak kongsikan adalah salah satu pair yang saya yakin ramai peminatnya, iaitu GBP, JPY. Baik. Dan melihat kepada bentuk-bentuk yang ada palsu, saya biasanya tuan-tuan nampak ada 3 time frame di sini. Biasanya saya akan melihat daripada weekly.
weekly, di kiri sekali, di tengahnya adalah daily, dan di kanan sekali adalah 4 jam. Okey, pergerakan candle yang menunjukkan apakah yang sedang berlaku sekarang. Jadi kalau saya melihat di GJ tuan-tuan, candle di weekly ia menyentuh kawasan resistance atau 5-10 high di weekly. Okay? Dan kalau saya rujuk pada bacaan untuk hari ini, iaitu kalau kita lihat tuan-tuan di pasu, candle sedang berada di kawasan-kawasan yang terendah pada hari ini. Saya ulang sekali lagi, Untuk hari ini candle GJ daily sedang berada di kawasan yang terendah untuk hari ini. Jadi saya melihat pergerakan hari ini. Jadi saya sebelah kiri saya tukarkan weekly kepada daily. Di tengahnya saya melihat bacaan 4 jam, dan di kanannya saya lihat pada bacaan H1. Okey, kenapa? Sebab pergerakan untuk hari ini tuan-tuan full structure dia, atau saya istilahkan huruf FS, selalu saya kongsikan semasa kelas. Full structure-nya tuan-tuan adalah di H1. Kenapa di H1? Sebab di H1 tuan-tuan ada 24 candle setiap hari. Jadi dengan 24 candle, ia mampu untuk membuat bacaan penuh atau full structure di BBMA. Okay, so bila kita lihat di sini, saya tandakan tuan-tuan kat sini, kita lihat di daily, ini nama dia zone re-entry buy di daily. Zone re-entry buy di daily. Dan bila kita lihat di 4 jam hingga candle yang terkini tuan-tuan, candle ni adalah masih lagi berada di bawah barisan mid BB, di antara mid dengan low. Di kawasan sini tidak ada kawasan ni tuan-tuan, dia masih lagi dalam kawasan jatuhan. Dan untuk mendapatkan full structure bagi re-entry buy di daily, datangnya daripada H1. Dan kalau kita lihat pasu, saya besarkan H1 ni. Okey, kalau kita lihat di sini, saya menunggu untuk munculnya momentum. Tuan-tuan, kenapa saya kata begitu? Sebab kalau pasu tengok di sini, garisan hitam atas ni, okey, ni cara saya membaca, nampak dia dah semakin mengecil. Okey. Ini dia panggil top BB, menguncup ke bawah, manakala garisan low BB dia menguncup ke atas. Jadi kita nampak dua garisan tu semakin lama semakin menghampiri. Tapi tuan-tuan, top dengan low BB dia tak bertemu. Cuma jarak dia yang kembang tu semakin lama semakin mengecil. Dan kenapa mengecil? Sebab kita menunggu untuk munculnya bacaan ataupun signal momentum. Apakah momentum? Momentum adalah candle yang tutup di luar BB. Jadi berdasarkan kepada setup di daily tadi, ada zone re-entry buy di daily, okay, yang akan memvalidkan bacaan zone re-entry buy di daily, tuan-tuan, adalah momentum buy di H1. Jadi apa yang kita tunggu tuan-tuan adalah untuk munculnya, jangkaan untuk munculnya bacaan candle momentum buy di H1. Apakah itu bacaan momentum buy? Momentum buy pasu adalah candle yang tutup di luar atau di atas top BB. Umpama macam ni pasu, candle ni, candle tutup di atas garisan top BB ni, top BB, okay. Naik kan? Jadi benda-benda macam ni yang saya menunggu. Dan sebenarnya tuan-tuan, sebelum ia berlaku, sebelum momentum buy berlaku, ia akan keluar bentuk-bentuk pasu yang selalu berulang-ulang. Bagi sesiapa yang masih baru tentang BBMA, sebenarnya kalau tuan-tuan rajin maksudnya dia bukan tengok satu hari 1 jam, lepas tu besok tengok satu jam. Itu tak rajin namanya. Itu sekadar nak tengok. Kalau istilah rajin tu kalau pada saya tuan-tuan, selain mana aktiviti tuan-tuan untuk satu hari itu adalah fokus banyak atau more than half of the day, tuan-tuan akan menatap chart. Untuk apa? Untuk nak memahami apa yang sedang berlaku. Kalau katakan tuan-tuan tak faham atau tak kenal nama ekstrim, market hilang volume, arah kukuh, re-entry, momentum, kalau tak kenal sekalipun, tapi tuan-tuan mahir melihat bentuk-bentuk yang berulang-ulang, tuan-tuan mampu untuk membuat analisa. Saya bagi contoh. Kalau Pak Su tengok, saya tandakan dekat sini. Pak Su nampak ada garisan merah biru yang saya tandakan 4 segi ni kan. Baik. Yang bertemu dengan garisan hitam tengah ni.
Nampak? Hitam tengah ni bertemu dengan garisan merah dan biru di bawah ni. Ini tuan-tuan, pertemuan di antara garisan mid BB, MA5 low, MA10 low. Dan selepas Pak Su dia turun, dia bertemu di sini, dia naik kan? Nampak tak Pak Su dia bertemu sekali lagi? Okey. Ni 5 Sekali lagi. 10 dia naik. Nampak tak dia bertemu? Jadi pertemuan ni tuan-tuan adalah tanda-tanda awal, signal awal untuk munculnya bacaan momentum. Jadi kalau Pak Su tengok kat sini, nampak tak di sini? Okey. Juga berlaku pertemuan di mana garisan hitam bertemu, hitam ni BB lah, bertemu dengan 510 low. Jadi itu yang saya menunggu. Tapi adakah confirmation naik tu dah muncul? Belum. Sebelum ia muncul, ini adalah tanda-tanda yang sering berlaku. Jadi saya menunggu. Disebabkan di daily tadi tuan-tuan telah pun ada bacaan re-entry buy di daily. Saya buka sekali lagi. Ni Pak Su. Ni sebab candle dia jatuh dan tutup berjaya menyentuh. Ini setup yang clean lah, yang mana candle berjaya menyentuh dua garisan iaitu MA5 low dan MA10 low. Bermaksud ini adalah kawasan-kawasan yang terendah untuk hari ini. Jadi bila kita nampak zone tuan-tuan, maka full structure-nya ada di H1. Dan manakala di H1 sekarang tuan-tuan, kita nampak apa? Kita nampak bahawa garisan-garisan MA5 low, MA10 low dah mula berada di bawah mid BB. Bentuk-bentuk ni berulang-ulang. Jangkaan pertama adalah tuan-tuan, kalau katakan saya nak gunakan ni sebagai bacaan yang saya rasa tuan-tuan dah sekarang ramai dah menonton atau dah melihat Cikgu No Name setiap hari Isnin malam, waktu yang sama bercerita dari sudut pandang elite wave. Dan bentuk-bentuk ni tuan-tuan, kalau saya gunakan untuk BBMA, maknanya saya gabungkan BBMA dan juga cara pandang elite wave. Jangkaan dia tuan-tuan, yang ini adalah wave yang pertama. Okey, kita tandakan ni wave yang pertama. Dan ini adalah wave yang kedua. Okey, ini jangkaan dia. Maka jikalau muncul momentum buy, iaitu candle yang tutup di luar top BB, maka di situlah bermulanya wave yang ketiga. Itu yang saya jangkakan. Jadi untuk kita nak pastikan apabila ia berlaku tuan-tuan, jika kalau tuan-tuan ada entry buy yang akan membatalkan, sebab penting setiap kali kita entry, jangan kita fikir kita akan 100% atau 100% kita confirm kita akan profit. Di sebalik tuan-tuan, ambil sedikit peratusan, nyatakan bahawa bagaimana kalau kita silap. Jadi kita kena get ready. Kena ada lah peratusan untuk kita kena ada contingency plan. Macam mana bagus pun setup kita nampak, kita mesti ada persediaan bagaimana kalau kita silap. Ni ada komen kata visual dengan audio tak synchronize. Tak synchronize So far boleh tolong respon sama ada dah synchronize ataupun belum. Okey. Dan apa yang saya tunggu tuan-tuan di sini adalah momentum buy. Tetapi jikalau muncul momentum sell, iaitu candle yang tutup di bawah garisan low BB, maka analisa untuk buy terbatal. Tu kita kena tahu. Bila terbatal tuan-tuan, saya sendiri bila ada bacaan momentum yang berlawanan, contohnya saya nak entry buy di sini, tetapi bila saya letak buy, dan muncul momentum sell di H1, maka saya tahu saya silap dan di situlah saya akan cut loss. Apabila muncul bacaan momentum sell. Jadi momentum sell, candle yang pertama tutup di luar low BB, saya cut. Jadi saya tahu di mana saya silap. Tapi jikalau ada bacaan momentum buy, maka saya akan hold perjalanan ini tuan-tuan. Dan kalau saya menggunakan, sebenarnya tuan-tuan, saya pun dulu selalu sangat menggunakan Fibo. Tapi dalam BBMA tuan-tuan ada pilihan sebenarnya. Sama ada nak menggunakan Fibo atau tidak. Bukan apa. Lepas tu pun boleh tengok, sini pun dah ada 8 garisan. Okey. Kalau katakan Pak Su, saya tambahkan Fibo lagi dari satu macam ni contoh, ada lagi garisan, tak ke pening tu. Tapi sebenarnya Fibo ni tuan-tuan, dia umpama macam pembaris.
Macam pembaris Ya, kita mengukur kekuatan candle dan kita menjangkakan sejauh manakah candle tersebut mampu untuk bergerak. Itu tujuan dia. Tetapi dulu tuan-tuan, saya dah tak mahir BBA dulu. Saya pakai Fibo. Selalunya saya kalau nak TP tuan-tuan, saya menggunakan Fibo 161.8. Contoh di sini. Kebiasaannya 161.8 adalah wave yang ketiga. Di mana di sini 161.8 dalam kurungan ada nombor 144.269. Di situ biasanya saya TP. Sebab dulu saya tak faham BBA, saya just TP kat situ. Tapi sekarang sebenarnya tuan-tuan, setiap Fibo, setiap nombor tu dia ada maksud. Kalau tuan-tuan melihat, saya tandakanlah kat sini ni saya ambil dalam zon 223.6 hingga ke 261. Saya nak beritahu ada sesuatu di situ. Apakah sesuatu tu? Okey. Nombor ni bermaksud di antara 144 90 hingga 14529. Bila saya pergi tuan-tuan kepada H4, okey, 145, okey. Sebenarnya dia berada di sekitar sini pasal kawasan ni di 4 jam. Okay. Dan kotak ni tuan-tuan dia rapat dengan Tok BB. Sebenarnya tanpa menggunakan Fibo, pergerakan momentum buy di H1 akan berakhir di kawasan tertinggi daily. Kawasan tertinggi daily adalah 5-10 high di daily ataupun Tok BB di 4 jam. Itu saja. Itu sebab tuan-tuan, dulu masa saya tak faham, saya banyak pakai Fibo, tapi saya nak pastikan apa maksud dia. Kadang-kadang bila saya TP pada Fibo 161, saya fikir macam mana kalau dia naik 223.6, macam mana kalau dia naik pada 221.8. Saya pasti tuan-tuan juga ada mempunyai kefahaman yang sama macam saya dulu. saya tak tahu adakah the best 161, adakah the best 223, adakah the best 261, ataupun dia boleh pergi 423. Saya tak nampak macam mana dia boleh pergi. Saya just letak saja. Nampak tak? Tapi bila saya menggunakan BB, makin jelas. Itu sebab bila the moment saya menggunakan BB tuan-tuan, saya dah tak gunakan Fibo ataupun very minimum guna Fibo, sebab saya tahu jikalau muncul bacaan momentum buy di H1 Pak Su, maka kawasan TP dia adalah kawasan resistant atau kawasan tertinggi harian. Kawasan tertinggi harian ditandakan dengan garisan top BB di 4 jam. Jadi saya dah tahu dah garisan tu cerita dia. Jadi sekarang cikgu dah tak mengambil pendekatan untuk menggunakan Fibo? Tak. Okey. Dah saya boleh katakan hampir tak gunalah. Bila saya nampak momentum buy di H1, saya dah tahu dah di mana TP saya, di kawasan top BB di H4. Dan satu lagi, dulu saya tak nampak, ada ketikanya tuan-tuan, saya TP di 223 atau 261.8 dan kadang-kadang dia naik lepas tu sampai 423.6. Saya tak nampak logik. Macam mana saya nak relate kefahaman saya, macam mana dia boleh pergi buka 423.6. Tapi tuan-tuan, bila saya menggunakan BB, saya nampak. Pasal apa? Sebab jika dia nak naik sampai 423.6 yang tinggi tu tuan-tuan, bila dia naik ni, dia perlu ada bacaan momentum buy di 4 jam. Itu kunci dia. Kalau tidak ada bacaan momentum buy di 4 jam, apakah momentum buy di 4 jam atau H4? Momentum buy tuan-tuan adalah candle yang tutup di atas garisan top BB. Jikalau ada candle yang tutup di atas garisan top BB untuk H4, maka itu namanya momentum buy. Bila ada bacaan momentum buy, bermaksud tuan-tuan, dia boleh pergi lagi jauh. Bila boleh pergi lagi jauh, kalau sekarang saya ada entry buy, maka saya tak TP entry tu. Tak TP? Tak, sebab dia bagi tahu confirmation. Tetapi jikalau kenaikan dia tuan-tuan naik sampai ke kawasan top BB di H4, dia sentuh tuan-tuan. Dia sentuh dan ditutup di bawah garisan low BB atau di dalam BB lah. Maka disitulah CTP, sebab itu yang dipanggil MHV sell atau market hilang volume sell. Apakah maksud MHV? Maksudnya adalah market atau candle tidak ada kekuatan untuk nak meneruskan perjalanan ke atas. Itu je. Dia fakta. Jadi senang nak faham. Tapi kalau tuan-tuan menghafal BBB ekstrim kan, biasa soalan, walaupun dia kata cikgu saya dah tahu asas BBMA. Okey, saya kata kalau you guys entry di H1, TP di mana? Dia tanya, cikgu TP kat mana ni? Maknanya dia menggunakan BBMA menghafal. Dia tak faham apa dia guna.
Masalah juga je. Yes. Jadi bila kita guna tanpa kita faham, so kita tak tahu apa cerita garisan tu. Jadi kalau sekarang pasu, kalau kata adakah JJ 4 jam akan membuat bacaan momentum buy? Saya kata tak ada bukti pun. Pasal apa? Selagi di H1 tidak ada bacaan momentum buy, bagaimana di H4 nak ada bacaan momentum buy? Jadi perjalanan jauh dia tuan-tuan akan lebih jelas selepas lagu ni. Lagu apa? 11. Oi. Okey, baik. Kita berehat seketika, sekejap je. Dalam hal itu kalau masih ada lagi gap, ada delay, beritahu. Terima kasih kepada yang telah pun memberitahu tentang sedikit masalah tentang audio dan juga visual kami. Okey, stay tune. City.fm. Hilang-hilang segala derita, hilang-hilangnya cintaku padamu. Aku yang berduka, tak sanggup lagi ku mengingatimu, tak sanggup lagi ku terus merindu potret kasihku. Selalu ku dibiarkan sendirian tanpa belayanmu. Berlalulah segalanya. Jangan pernah engkau biarkan aku selendang yang kau berikan padaku mungkin dapat mengobati luka rindu di hatiku. Okey, baik, kita bertemu kembali di separuh masa kedua. Tadi saya ingatkan lagu apa? Ingatkan cikgu nak berbahasa utara, lagu ni, lagu tu kan. Lupa. Allahu Akbar. Okey. Okey tuan-tuan, kita sambung masa pun suntuk lagi setengah jam. Saya sambung sedikit tentang JJ. Sebenarnya tuan-tuan, kenapa saya menyebut jangkaan untuk munculnya bacaan momentum buy di H1? Sebab kalau kita rujuk kepada currency GBP lain, kita dah nampak GBP kuat. Saya bagi bukti. Hari ni tuan-tuan, Cak slow. hari ni clear? Boleh? Okey. Hari ni tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada satu pair yang juga ada GBP, iaitu Euro GBP. Okay, kita lihat tuan-tuan Euro GBP, apa yang kita nampak? Kita telah pun nampak jatuhan. Di H1 kita nampak pasu bacaan apa? Bacaan momentum sell di H1. Ni dia. Ni yang dah bergerak Tadi JJ belum lagi. Ni yang dah bergerak. Saya tunjuk. Okey. Lepas tu tengok di H1 dah ada bacaan momentum sell dan ada re-entry sell. Dan EMA 50 di H1 tuan-tuan masih lagi berada di bawah garisan mid BB. Maksudnya jatuhan di Euro JPY berterusan. Dan apabila garisan EMA 50 di H1 tu Euro GBP atau EG berada di atas garisan mid BB, maka jatuhan itu lemah. Apabila jatuhan berterusan dan jikalau di H4 atau di 4 jam baksu muncul momentum sell, ini yang saya maksudkan, maka jatuhan berterusan. Ni Jatuhan ni akan berterusan ini fakta. Ui, cikgu dah bagi tu. Jadi tuan-tuan dah nampak entry sebenarnya. Bila jatuhan ni berterusan, bermaksud H1 hari ni ada bacaan momentum sell dan mungkin besok ada momentum sell. Bila ada momentum sell di H4,
Dia kalau besok tuan-tuan dia kalau besok DH4 ada momentum sell, bermaksud besok hari apa Pak Su? Besok hari Rabu. Maka hari Khamis ada re-entry. Wow. Dia dah beritahu tuan-tuan, formula tu dah ada. Wah, cikgu ni dah bagi habis dah ni. Ini perjalanan dia. That's why saya menunggu. Saya tak kejar tuan-tuan, saya tunggu. Engkau buat momentum sell hari ni, maka besoknya ada re-entry sell DH4. Kenapa tuan-tuan? DH4 untuk muncul satu nama, contohnya momentum, ia memerlukan minimum 5 candle sebab garisan kena tutup di bawah 5, MA5, MA10 dan low BB. Jadi sekurang-kurangnya 5 candle kena ada. Jadi satu hari Pak Su cuma ada 6 candle H4. Bermaksud hanya ada satu bacaan saja di H4 satu hari. Dah tahu. Jadi kalau besok tuan-tuan muncul momentum sell di Euro GBP, bermaksud GBP kuat, GU naik tuan-tuan. Maknanya GU naik, DJ naik. Itu sebab ni saya baca bacaan. So pada hari Khamis tuan-tuan dah tahu bahawa re-entry sell memang tak ada buy. Dah tahu. Maka jatuhan ni akan berterusan. Bila Euro GBP tuan-tuan terus jatuh, maksudnya GBP kuat. Bila GBP kuat, bermaksud GJ naiklah, GU naiklah. Dan sebelum saya terlupa, sebab saya nak cerita pasal gold sebenarnya. Okey. Saya ambil satu GU Maksud. Okey. Saya nampak insya-Allah dah muncul satu bacaan kuat untuk GU nak terbang jauh insya-Allah. Apa dia Maksud? Dah naik dah. Allahu Akbar, dah muncul dah. Okey. Tuan-tuan, di 4 jam GU dah muncul momentum buy. Tuan-tuan dah tahu dah. Bermaksud bila hari ini muncul momentum buy di GU, maka besok tuan-tuan tunggu re-entry buy. Allah. Dah tahu. Sabar. Macam mana tuan-tuan nak tahu re-entry buy muncul? Macam mana nak tahu tu? Pergi ke H1, tuan-tuan, saya tunggu ke H1 ni, tak ada apa nak sorok pun. Cerita je. Tuan-tuan faham ni, bila tuan-tuan dah profit, cerita kat orang. Jangan kedekut. Cerita, sebab lagi banyak tuan cerita, siapa paling untung? Tuan-tuan yang paling untung. Kita yang bercerita Pak Azul, kita paling untung sebab kita faham. Orang tu profit, dia happy, kita lagi happy. Sebab kita faham. So, tuan-tuan, pergi ke H1, tuan-tuan fokus garisan low BB. Nampak tak waktu low BB dah mula menguncup ke atas. Tetapi garisan GU H1 dia masih kembang ke atas, bermaksud kenaikan untuk H1 ni masih berterusan. Besok tunggu untuk top BB kuncup ke bawah dan jarak EMA 50 dan low BB ni semakin lama semakin dekat. Dan jikalau berlaku pertemuan di antara low BB dan EMA, yang mana biasanya EMA berada di bawah atau di luar BB, maka itu tandanya tuan-tuan di 4 jam re-entry buy. Itu je bentuk yang kita nak tunggu besok. Sebab itulah yang sering berlaku. Dan jika kalau ia berterusan tuan-tuan, maka GU insya-Allah akan terus naik. Dan kalau kita pergi ke weekly tuan-tuan, jeng. Ini yang saya nak cerita. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan nampak tak garisan 5-10 low Pasal nampak 5-10 low dengan garisan Baik. Okey. Tuan-tuan, setup ni banyak berlaku kat H1, banyak berlaku kat H4. Tetapi tuan-tuan, ini weekly nak muncul punyalah payah. Dah nak muncul? Jadi tuan-tuan, bila dah muncul insya-Allah dia punya pergerakan insya-Allah kuat. Sebab tu pertemuan mid BB, MA5 low, MA10 low, EMA lagi tuan-tuan, 4 kawan ni dia duduk parking baik punya 3, 4 4 garisan tuan-tuan, silang-silang duduk kat situ, dapat kat situ tuan-tuan, ada benda dia nak discuss. Dan tuan-tuan, ia muncul di time frame weekly, time frame yang susah nak berlaku. Dan jikalau inilah wave yang kedua, maka wave ketiga tuan-tuan jauh nak terbang insya-Allah. Itu yang saya tunggu sebenarnya. Jauh nak terbang. Dan bila dia terbang jauh, maka GJ pun pergi, maka segala yang kepala dia GBP insya-Allah terus terbang, dan Euro GBP tuan-tuan akan terus jatuh dan terus jatuh. Clear bentuk ni tuan-tuan. Bentuk ni berulang-ulang. Okey? Clear. Tapi nak jumpa yang macam ni memang agak sukar lah. Dia bukan datang setiap hari, tu pasti. Dia bukan datang setiap bulan. Dia nak datang setahun sekali pun payah rasanya. Sebab dia weekly tuan-tuan. Sebab ini berlaku daripada Ogos tahun lepas, Ogos 4
6 bulan baru nampak. Dan ini Pak Su, insya-Allah pengakhir wave kedua, permulaan wave ketiga untuk weekly, pergerakan yang insya-Allah banyak dia punya peak. Dan untuk nak memvalidkan weekly tuan-tuan, perlu ada momentum. That's why tuan-tuan melihat di H1 ada bacaan momentum, dan di H4 ada momentum buy, dan menunggu di daily. Jika daily pun ada momentum buy tuan-tuan, insya-Allah terbanglah ia. Jadi di situ penceritaan dia. Momentum H1, momentum buy H1, momentum buy H4. Kita menunggu momentum buy daily. Tuan-tuan, bila dia muncul, jauhlah dia pergi. Perjalanan awal dah bermula dengan momentum. Itu kekuatan momentum, sebab sifat momentum adalah meneruskan perjalanan trend. Ekstrim tak, market value, market MHV tak. Arah kukuh lagi kadang-kadang terkena. Kenapa? Arah kukuh boleh jadi re-entry. Re-entry momentum. Kenapa momentum tuan-tuan? Momentum buy adalah keadaan di mana satu candle berjaya tutup merentasi ke semua 8 garisan. Dia dah tak ada garisan dah, dia nak rentas. So bila dia dah berdaya Pak Su, aku dah kuat. Sebab semua garisan 8 tu semua dia cross. Dah tak ada apa dekat atas. Dia pergi lah. Sebelum dia pergi, dari test, pum, dia pergi. Itulah kekuatan momentum. Wak Rizam depo 100. So itu satu tuan-tuan. Okay. So dah 11 ada masa lagi dalam kurungan beberapa minit. Okay. Saya nak kongsi pula tentang gold. Gold. Okay. Gold Tentang gold. Okay tuan-tuan. Apa yang saya nak cerita ni tuan-tuan, sebab saya personally saya tak ada sell gold lagi, sebab saya tak nampak untuk bacaan sell. Cuma saya nak terangkan apa yang saya faham. Okey, saya pergi kepada monthly. Saya sediakan dua kotak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya letak 3 nanti dia lebih complicated. Saya letak 2 tu. Di sebelah kiri tu adalah kotak atau time frame monthly, di sebelah kanan ni tuan-tuan adalah weekly. Bermaksud dalam satu bulan, satu monthly ni ada satu candle tu, dalam sebulan ada 4 minggu. Bermaksud betul. nisbah dia 1, nisbah 4. Jadi bila guna satu candle, dia tak jelas Pak Zu. Bila guna 4, dia lebih nampak. Barulah. Yelah, cerah. Yes. Kita nampak lah. Okey. Kalau Pak Zu tengok, tuan-tuan tengok, saya tandakan. Ini adalah bacaan momentum buy. Candle yang tutup di luar top B, Pak Zu nampak ni. Ni momentum. Ni saya kata, bila ada momentum, memang dia pergi. Tapi dia akan buat retrace. Retrace tuan-tuan, nama dia re-entry. Ni re-entry dia. Tapi tuan-tuan, Pak Su, kalau saya menggunakan re-entry di monthly saya letak ni, dia tak jelas sebab dia satu candle je. Tapi bagaimana saya nak jelas? Okey. Sekarang ini juga adalah monthly Pak Su. Saya tandakan dekat kawasan re-entry buy. Okey, ni cara nak nampak mudah sebenarnya. Saya nak tuan-tuan faham dengan mudah, itu je. Sebab garisan ni banyak tuan-tuan, saya pun pening bala. Tapi bila saya nampak benda ni boleh dipermudahkan, saya kongsi kat tuan-tuan bagaimana nak baca dengan cara mudah. Betul lah. Okay. So sebelah kiri tuan-tuan nampak monthly re-entry buy. Sebelah kanan tuan-tuan buka weekly, tuan-tuan nampak apa? Pak Su akan nampak garisan EMA 50 Pak Su dekat luar ni. Tahu apa cerita dia? Tandanya inilah yang mewakili bacaan re-entry buy di monthly. Bila berlaku re-entry buy di monthly, tuan-tuan pergi kat weekly, nampak EMA berada di luar BB dan candle berada di bawah ambil BB, inilah kawasan market hilang volume buy. Itulah zone yang terendah untuk bacaan re-entry buy di monthly. Itu cara dia. Jadi bila tuan-tuan dia dah naik, dia dah ada re-entry buy di monthly Pak Su. Nampak tak? Dia naik dan terus naik. Jadi bagaimana kita nak tahu kenaikan dia lemah? Macam contohnya, ni tuan-tuan, macam katakan ni roket lah. Bila dia naik, dia ada katakan ni roket. Bayangkan dia roket tuan-tuan Dia katakan dia ada thrust atau daya tujahan dia kuat. Turun ke bawah, dia akan naik. Tapi bila kekuatan dia dah lemah, dia tak terus jatuh macam ni Pak Su. Dia akan condong baru jatuh. Sebab thrust atau daya tujahan tu dah lemah. So dia akan condong baru jatuh. So bentuk tu tak ada kat sini.
Oh. Okey, lepas tu tengok. Ada tak bentuk nak bentuk condong? Tak ada. Tak ada. Tu tuan-tuan, tak ada sel. Tak ada sel. Dia nak jatuh, dia tak boleh terus tak boleh. Dia akan dia kena condong. Istilah dia condong. Tak ada masuk. Selagi pun tu tak ada tuan-tuan, dia memang tak jatuh. Tapi dia mesti ada satu tanda-tanda awal sebelum dia nak jatuh. Kita nak baca bagaimana kita tahu dia punya condong tu dah nak habis. Dia beritahu. Jadi saya menggunakan kefahaman re-entry untuk nak beritahu bahawa yang daya tujahan ke atas ni tuan-tuan semakin lemah, condong dan untuk jatuh. Dan ini kita gunakan re-entry. Boleh gunakan, tak ada masalah. Okey, sekarang gunakan re-entry. Dia akan tunjukkan benda ni. Dia akan tunjukkan yang naik ni dah lemah sebelum jatuh. Okay. Contoh itu. Nak contoh ni. Lepas tu nak share. Belum ada share lagi tuan-tuan. Ni cara nak tengok. Okay. Pergi ke monthly, kita nampak re-entry buy dan dia masih naik. Okay. Lepas tu, dalam time frame, yang paling kecil adalah M1. Tuan-tuan kita nampak M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily, okay. Weekly, monthly. Nampak tak susunan dia? Jadi kalau ada re-entry, kalau kita buat re-entry M1, dia boleh silap, dia akan pergi ke re-entry M5. Okay. Kalau re-entry M5, dia silap, dia boleh pergi M15. Kalau silap M50 bermaksud market terus naik, kita ingat re-entry tapi terus naik kan? M15 dia akan pergi kepada M30. M30 naik kepada H1, H1 dan H4, daily, weekly dan monthly adalah yang paling tinggi. Jadi bila kita dapat re-entry tapi yang paling besar, nak silap sangat susah. Logik? Sebab Logik dia tak ada yang besar lagi dah. Yalah, itu jelah yang paling besar. Sebab tu bila ada re-entry tuan-tuan tapi monthly, memang dia kuat, susah nak kalah. Logik Wah, logik. Jadi lepas tu tuan-tuan, apa yang saya selalu kejar adalah re-entry di weekly. Kenapa? Kalau saya silap weekly, the worst scenario dia pergi kat monthly je. Terus sekali salah je. Tapi kalau kita ambil di daily, kita fikir alamak, kalau aku silap dia pergi weekly, dia pergi monthly. Okay. Nampak? Lagi banyak, lagi kecil time frame, lagi besar peratusan untuk kita silap. Jadi that's why kalau untuk menang, itu sebab time frame besar. Okay. Tip dan nasihat. Okay. Itu dia punya key, saya nak bagi tuan-tuan faham. Okey, kemudian di sebelah kiri tuan-tuan, sekarang saya buat monthly, saya tukar kepada weekly. Okey, sekarang tuan-tuan Okey. Dan sebenarnya Pak Su, di sini ada bacaan re-entry buy. Again, bila tengok re-entry buy di weekly Pak Su, dia tak jelas. Kecilkan time frame daripada weekly kepada daily. Faham? Saya buka daily. Pak Su nampak tak Pak Su? Benda yang sama. Sekejap tuan-tuan tuan-tuan pun akan nampak benda yang sama insya-Allah. Okey. Saya tanda kat sini. Pak Su nampak tak EMA 50 berada di luar? Okey. Bila ini tuan-tuan muncul di daily, maksudnya di weekly re-entry buy. Nampak tak? Mula-mula re-entry buy di monthly, kemudian dikecil kepada re-entry buy di weekly. Dan sebelum Pak Su dia jatuh, dia mesti ada re-entry buy di time yang lebih kecil. Betul. Lebih kecil. Ni. Lebih kecil, baru dia lemah. Baru dia jatuh. Logik je tu. Jadi dia ikut susunan dah. Ya, betul, susunan. Kalau kita kalau betul-betul lah kita tengok daripada mula tadi cikgu buat penjelasan, dia benda tu bersusun dan dia sangat jelas. Yes. Kalau yang dapat tangkap cepat lah. Daripada re-entry monthly, re-entry weekly, re-entry daily, re-entry 4 jam sampai sekecil-kecil tuan-tuan, barulah dia start jatuh. Dan sekarang yang muncul tuan-tuan, setakat ni ada re-entry buy di weekly. Dan sekarang kita mencari pula re-entry buy di daily. Yang kita tunggu bermaksud market masih lagi nak naik, tetapi kekuatan atau daya tujahan nak naik tu dah lemah sebab re-entry dia dah berada di time frame lebih kecil. Di monthly, di weekly dan Pak Su, yang kita tunggu besok ni adalah re-entry di daily. Sebab re-entry weekly dah jalan. Dah habis. Okay. Sekarang saya pergi kepada daily dan saya kecilkan sebelah kanan ni tuan-tuan kepada 4 jam. Lepas tu boleh nampak tak Pak Su ada sesuatu ni?
tuan-tuan, jikalau EMA 50 berada di luar BB macam ni Pak Su, ni bermaksud itulah re-entry by D-daily. Jadi re-entry by monthly dah ada, re-entry by weekly dah ada, re-entry by daily dah ada. Nampak tak Pak Su? Bermaksud yang naik tu dah lemah, dah lemah, dah lemah. Tapi tak ada sell lagi. Tapi dia punya naik dah lemah, dah lemah. Nampak? Jadi bila ni yang saya jagakan, bermaksud dia masih buy tuan-tuan, tapi re-entry buy di daily. Yang mana kita nampak di sini, tuan-tuan, nampak tak candle ni? Ni nampak macam arah kukuh sell. Arah kukuh sell di H4 buka di daily tuan-tuan adalah re-entry buy. Inilah market hilang volume buy. Bentuk ni berulang-ulang. Inilah BBMA. Bila kita dapat arah kukuh sell di H4, bila buka daily re-entry buy, itulah MHV. Itulah yang berlaku dalam BBMA. Berulang-ulang. Jadi dia masih buy. Tapi buy di mana? Buy di re-entry daily. Jadi bila untuk re-entry daily full structure, ini dia dah a bit complicated sebab saya nak terang dalam kelas saya boleh terang. Betul lah. Untuk yang ni tuan-tuan, masih lagi buy tapi full structure dia sebab dia re-entry di daily. Full structure dia di H1. Bila kita buat re-entry buy di weekly, full structure di 4 jam. Jadi perjalanan weekly tu dah habis, cuma sekarang re-entry di daily. Dia masih lagi naik. Jadi kalau kita nampak re-entry buy di daily, kita menunggu untuk low BB bertemu EMA yang mana kita jangkakan insya-Allah EMA berada di luar low BB, maka ini adalah zone re-entry buy di daily. Jadi re-entry buy di weekly siap. Re-entry buy di monthly siap, re-entry buy di weekly dan yang dah siap, yang orang sell pun tu. Sebab Rasu, ni dia naik ni kan. Lepas tu nampak pucuk ni kan? Ya betul. Dekat sini ramai orang sell. Kawasan sini. Ni. Sedangkan dia masih naik, dia masih momentum. Masih melekat kat top BB. Memang masih kuat. So sekarang kita nampak pergerakan kenaikan dia semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Dan untuk besok atau minggu ni kita menunggu re-entry buy di weekly. Di daily. Sebab re-entry buy Pak Zu di daily hanya muncul dalam masa seminggu sekali saja. Jadi minggu depan lah insya-Allah kita menunggu tanda-tanda awal untuk jatuhnya gold. Kira ada segi situ sebenarnya. Boleh get ready lah. Jadi for time being ada lagi baki-baki untuk nak naik insya-Allah. Berdasarkan kepada re-entry di time frame yang lebih kecil. Awalnya di monthly, kemudian di weekly dan sekarang adalah di daily dan kemudian ada di 4 jam. Jadi bila re-entry tu pasu, dia dah makin kerap, bermaksud dia buat time frame lebih kecil, maka kita dah boleh menunggu. Dah boleh menunggu untuk bacaan-bacaan sell. Dan satu lagi, dia banyak tanda tuan-tuan. Pergi kat daily, lepas tu tengok sekarang garisan ni EMA 50 kan? Masih berada dalam BB. Dan low masih kembang ke bawah. Low BB tuan-tuan. Tuan-tuan, selagi low BB masih kembang ke bawah, tak ada sell. Trend yang naik masih kuat. Sampai low BB cangkuk ke atas, candle mula masuk atau tutup dalam BB dan jauh dalam BB, trend tersebut dah lemah. Dan tanda-tanda awal untuk dia jatuh adalah bacaan momentum sell. Dan momentum sell tuan-tuan, saya cadangkan kalau nak gunakan momentum sell, gunakan momentum sell di H4. Kenapa di H4? Sebab momentum sell di H4 adalah perjalanan weekly. Dia akan menghabiskan perjalanan weekly. Tetapi kalau momentum di H1 atau momentum sell di H1 hanya menghabiskan perjalanan harian. Kenapa? Masa tak sempat tuan-tuan. Saya mengambil masa pun kurang dalam 2-3 jam nak cerita benda ni. Itu biasa saya buat kat kelas. Jadi saya kena draw, saya akan tanya peserta, apa yang you faham? Saya suruh dia kira, saya bagi bukti. Dia kata EMA 50 di H4 adalah apa? Dia kata, bang, EMA 50 di H4 adalah 510 di daily. Betul, saya kata, buktikan. Dia hafal. Bila dia tak boleh buktikan, maknanya dia hafal. Bila hafal, dia tak faham, dia hafal. Beza. Jadi saya nak yang datang kelas saya bukan hafal tapi faham. Tu saya akan tanya. Ada tak yang jenis faham tapi dia nak letak nama-nama dia tak faham? Dia tak pandai. So far yang saya jumpa belum lagi. Semuanya mengenal tapi masih baru nak feel tu dengan lebih kuat lah. So sekarang
bacaan untuk goal adalah re-entry body daily. Itu dia punya setup. Re-entry body daily tuan-tuan, yang akan memvalidkan re-entry body daily adalah apa? Adalah momentum buy DH1. Tuan-tuan, Momentum buy DH1. tuan-tuan nampak tadi DH1 sekarang? Nampak tak candle 6 bulan naik? Bila muncul momentum buy DH1 tuan-tuan, maka kenaikan re-entry body daily solid. Tu yang saya cuba ceritakan lah. Baik, cantik. Alright. So ada masa 5 minit. Buka yang 6 cikgu Oh, untuk euro. 6. Untuk euro. Euro, okey. Sebab Euro. ada yang minta euro tadi awal tuan-tuan. tadi. Euro. Cikgu ambil lah satu sikit Okey. lah. Okey. Wow, ni ada masa lagi 5 minit saya cuba tuan-tuan. Cuba. Euro. Kalau kita lihat di sini. Allahu Akbar. Alright, yang jelas, maksud saya jelas tuan-tuan adalah yang ada momentum. Bila saya buka 4 jam, saya mencari pair yang ada momentum. Kenapa momentum? Momentum adalah momentum adalah satu signal yang menyatakan perjalanan trend berterusan. Kalau tak ada momentum, tak. Dia akan jadi market dalam volume untuk buat U-turn. Jadi yang jelas tuan-tuan adalah di Euro JPY. Dia dah ada momentum sell. Bermaksud jatuhan dia berterusan. Jadi bila dia punya kunci tuan-tuan, bila muncul momentum sell di H4, tuan-tuan dah tahu dah TP dia kat mana. Bagi yang tanya TP TP-nya adalah di 5-10 low di weekly. Dan tuan-tuan nampak 5-10 low weekly bersamaan dengan market hilang volume di daily, sebab low BB di daily adalah 5-10 low di weekly. Itu kunci dia. Dan kalau saya buka EJ tuan-tuan, saya terus buka EJ. Sekejap, saya buka EJ. Mana EJ saya tadi? Okey. Tuan-tuan nampak? Di mana TP dia? Di low BB sini pasal. Bila EJ jatuh, tadi tuan-tuan nampak tak saya ada beritahu jangka untuk JJ. Ya. Kalau ada momentum buy baru naik, kalau ada momentum sell then jadi momentum tu yang akan beritahu perjalanan. Dan kalau kita kembali kepada EJ tadi, tengok tuan-tuan basuh, nampak tak? Dia dah berat ke bawah, bermaksud dia nak jatuh, bermaksud tuan-tuan bila muncul bacaan momentum ni tuan-tuan, maka yang kita nampak di sini valid bacaan re-entry sell. Tu dia punya cerita sebenarnya lah. Nak memvalidkan bacaan sebenarnya, maksud saya. Bila kita tahu benda tu valid, jadi kita akan enter dengan lebih yakin. Itu yang mustahil. Jadi yakinan. sini tuan-tuan, candle ni 11.27 bila pukul 12 nanti, kalau muncul bacaan momentum sell, maknanya dia nak terjun. That's why saya menunggu bacaan, saya menunggu untuk confirmation. Yang 5.10 ni sebagai satu tanda awal, tapi dia bukan confirmation. Kalau berlaku momentum sell, okey tuan-tuan, dia terkejut. Sebab basically sekarang yang ada pair JPY masing-masing dalam keadaan jatuhan. Sekarang ni Yes, kalau tadi EJ, kalau saya pergi kepada JPY tuan-tuan, semua pair JPY saya buka 4 jam, AJ momentum sell, NJ momentum sell, KJ momentum sell, CHF JPY belum lagi. Nampak tak apa dia? Bermaksud tuan-tuan, CHF JPY dia follower, dia baru nak pergi, kawan lain dah pergi dah. Pergi dulu. Jadi yang baru nak pergi ni, inilah kita masuk. Kawan lain dah pergi. Maksud dah pergi apa? Macam AJ tuan-tuan, dah jauh ke bawah. Nampak tak AJ? MA50 dah hantar ambil BB. Okey. Nampak tak NJ lepas tu? MA50 hantar ambil BB. Tu dia dah pergi dah. Dia dah pergi. Nampak tak KJPY? MA50 berada di atas candle dan dia masih berjarak dengan mid. Okey. Dan nampak tak? Bentuk Euro JPY hampir sama macam CAC JPY. Dan UJ pun hampir sama. Tetapi Pak Su, untuk CHF JPY dia baru sentuh MA50. Jadi antara 6 ni tuan-tuan, yang paling perlahan kat belakang adalah CHF JPY. Kalau nak masuk CHF JPY lah. Itu gunanya tuan-tuan. Bila nampak 6 je ni, senang tengok mana pergi dulu. Okey. Kalau masuk AJ dah hampir separuh jalan. Bermaksud besok kita tunggu untuk CHF JPY terus jatuh membuat momentum sell. Dan untuk apa? Untuk MA50 berada di atas BB. Dan perjalanan ni tuan-tuan, saya buka JPY. Sini nampak benda ni. Okey, sebelah kanan ni sebagai 4 jam tuan-tuan. Tengah adalah daily dan juga weekly. Okey, clear.
Apa yang clear tuan-tuan? Sebab perjalanan Chef JPY adalah daripada 5-10 high di weekly, jangkaan ke 5-10 low di weekly. Dia masih uptrend, tapi untuk perjalanan sebatang candle weekly minggu ni, dan jangkaan jatuhan dia kalau kita menggunakan daily adalah sehingga ke kawasan low BBD daily. Jadi sebenarnya tuan-tuan, jarak pip dah ada dah. Apa jarak pip dah ada dah. Dalam 100 pip lah lebih kurang. Dah ada benda tu tuan-tuan, dah ada. Tuan-tuan bila masuk, tuan-tuan boleh jangkakan jatuhan dia sekitar 100 pip. Itu gunanya BB. Jadi tuan-tuan bila faham BB ni, tuan-tuan akan menggunakan ke semua 8 garisan. Jadi bagi sesiapa yang masih trade XXX JPY, fokuslah masih untuk sell. Baik. Right. So alhamdulillah tu penutup lah untuk malam ni. Moga bermanfaat tu tuan-tuan. Gunakan buat latihan. Nak lagi faham, macam saya katakan, kongsi dengan orang. Jangan kedekut. Lagi banyak tuan-tuan kongsi, tuan-tuan yang akan faham. Ya. Lagi banyak kita kongsi, lagi banyak ilham kita dapat. Yes, itu yang paling besar. Okey, terima kasih. Banyak hari ni perkongsian yang menarik. Standby je lah. Kalau tak ada dalam akaun, tak ada balance, cepat-cepat depo. Ya, hari Rabu ni ada peluang. Minggu depan juga ada. Sebab Chef JPY tuan-tuan, tak ada momentum lagi. Dia belum ada momentum. Bila ada momentum, katakan besok Chef JPY ada momentum, maka lusa re-entry. Ya. Okey, baik Ribuan, terima kasih. Terima kasih juga yang memberi komen tentang delay apa semua tadi tu. Tanpa anda kita takkan tahu bagaimana kita nak pancarkan yang terbaik. Terima kasih juga kepada juruteknik kita, si Comel Boboy ni. Terima kasih boy. Okey, esok kita tak ada SM Malaysia. Kita terus bersama dengan Bicara Fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Dengan itu saya doakan yang kepada anda yang terbaik untuk anda. Semoga anda profit dan murah rezeki. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam.